Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anwarikos. Fokus berita malam. Perbezaan budaya dan kepercayaan tidak mengasingkan satu kaum dengan kaum yang lain di Sarawak. Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud berkata, hubungan tersebut mengekalkan keharmonian dan menggerakkan negeri ini ke arah kemajuan rakyat sebagaimana negeri-negeri lain di Malaysia. Oleh itu, beliau sentiasa percaya bahawa semua rakyat Sarawak telah menjadi satu keluarga yang sentiasa menjaga kepentingan, kebajikan serta keperluan antara satu sama lain. Sepanjang tahun kita mempunyai banyak perayaan yang diraihkan sebab kita mempunyai masyarakat yang berbelang kaum dan bangsa. Yang baiknya sambutan perayaan ini turut dirayai bersama-sama oleh kaum-kaum yang tidak sama budaya dan agama melalui konsep rumah terbuka. Saya menyeru agar kita sama-sama mengekalkan budaya seperti ini walaupun kita berlainan cara hidup, budaya dan kepercayaan. Ianya tidak seharusnya menjadi halangan untuk kita bersatu dan menghormati antara satu sama lain. Kong Hee Fat Chai. Beliau berkata demikian dalam perutusan khas sempena Tahun Baru Cina 2023 pada Sabtu. Sementara itu, Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Oping berkata, isu-isu tertunggak mengenai Perjanjian Malaysia 1993 MA63 diberi keutamaan yang sewajarnya oleh Kerajaan Persekutuan, khususnya yang bertujuan memastikan pelaksanaan projek pembangunan yang berkesan dan pantas di negeri ini. Menurut beliau, kelulusan baru-baru ini untuk memberi kuasa kepada negeri bagi pelaksanaan projek bernilai RM50 juta dan ke bawah menjadi langkah tepat untuk mengelakkan kelewatan atau tidak terlaksana projek yang dilulus di Sarawak. It is my hope that the federal government would consider my request to place Federal Government Development Fund under a Federal Government Trust Fund to be instituted in Sarawak in order to implement the 50 million and below projects without any hitches. As one of the three parts of the Federation, Sarawak should be given more attention than before to prevent lopsided development as compared to Peninsular Malaysia. After all, Sarawak is one of the three top contributors to the national coffer. Katanya dalam perutusan khas sempena sambutan Tahun Baru Cina 2023. Dalam masa sama, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari turut mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan kerana telah memperakui Jabatan Kerja Raya JKR dan Jabatan Saliran dan Pengairan sebagai jabatan teknikal untuk melaksanakan projek di Sarawak. Justru sempena Tahun Baru Cina, beliau berharap agar semua isu yang tertunggak termasuk autonomi pendidikan dan kesihatan dapat diselesai dalam semangat perpaduan dan persefahaman antara persekutuan dan negeri ini. Saya menyeru kepada saudara dan saudari untuk terus berusaha ke arah memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan kita yang mempunyai pelbagai agama, bangsa dan budaya di bumi kenyalang yang tercipta ini. Selamat Tahun Baru Cina 2023 dan semoga kita beroleh kesejahteraan dan dikurniakan dengan kesihatan yang baik. Kong Hee Fat Chai, Sin Yan Kaula. Dalam pada itu, kepelbagaian latar belakang budaya di Sarawak merupakan satu kekuatan unik rakyatnya, kata Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Ujar beliau, dengan adanya perpaduan yang menyatukan keunikan itu, maka Sarawak mampu ke tahap yang lebih tinggi dan rakyatnya akan mencapai lebih banyak kejayaan berbekalkan semangat kebersamaan. I believe the Chinese community throughout Sarawak will celebrate this festive celebration with happiness and joy.
I hope that the Chinese community in Sarawak, who are mainly involved in the business sector, will continue to progress together with other races in Sarawak. May the year of the rabbit continues to bring wealth, good health and prosperity to everyone. Kongsi Pacar. Datuk Amar Awang Tengah berkata demikian dalam perutusan khasnya sempena Tahun Baru Cina 2023. Seterusnya, menerusi perutusan Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian pula, beliau menyeru semua rakyat di negeri ini memainkan peranan dan komited dalam usaha menjadikan Sarawak negeri yang lebih maju. Menurutnya, aspirasi ini boleh dicapai apabila setiap rakyat melakukan pekerjaan dengan baik. 所有的沙业子女都是要扮演他角色，都是要做他应该做的工作，我们才能达到这个使命，我们沙业才会更好。以后如果你回家的话，才能分享到这些美梦。我要用借这个水兔年的机会，祝福所有沙业子女，不管你在世界什么角落。 祝你们身体安康、吉祥如意、兴啊、旺啊、发啊！恭喜恭喜！哦哈！ Beliau yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan turut menyeru agar rakyat Sarawak merebut pelbagai peluang baru yang ada di Sarawak. Beralih ke laporan seterusnya dengan Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menyatakan bahawa Kerajaan Sarawak komited untuk membangunkan gedung, semarahan dan simuncan. Sehubungan itu, katanya jalan bagi menghubungkan Serian dengan gedung akan dibina selain membangunkan kawasan komersial di situ. Yang pertamanya kita akan membina selain pada commercial area, jalan yang menghubungi Serian dengan gedung. Jalan baru sepanjang berapa kilometer tadi? 19 kilometer dan dual carriageway, dan juga daripada gedung ke Semerahan 74 km. Dan ini akan menghubungkan gedung ke Semerahan dan juga Serian. Dan jalannya adalah 4 lane carriageway, juga laluan untuk ART. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena program lawatan kerjanya ke gedung pada Sabtu. Jelas Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari, jalan tersebut dijangka akan dibangun dalam masa 48 bulan, iaitu mengambil masa 4 tahun dari sekarang. Tambahnya, keseluruhan kawasan itu yang merupakan kawasan pertanian juga akan dibekalkan dengan sistem parit dan tali air Jabatan Pengairan dan Saliran. Kawasan ini adalah kawasan pertanian. Selain daripada ISMAS ni, kawasan pertanian akan kita bekalkan dengan sistem parit dan tali air DID di seluruh kawasan ini. Ini akan dibangunkan oleh ISDA dan kita akan memberi peruntukan untuk ISDA membangunkan kawasan DID. Selain itu, tambah Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari lagi, Hulu Simuncan akan dihubungkan dengan gedung melalui Jalan Gedung Semeratong yang mula dilaksana tahun ini dan mengambil masa selama 36 bulan untuk disiapkan. Satu perkara yang penting nak saya sebutkan di sini juga, Hulu Simuncan akan dihubung dengan gedung melalui Jalan Gedung Semeratong. Ini akan mula dalam tahun ini juga, iaitu dalam masa 3 bulan ini akan mula, dan juga mengambil masa 36 bulan mana 3 tahun akan siap. Sudah tentu pembangunan infrastruktur ini akan memberikan kemudahan bagi kita membangunkan kawasan Lubuk Punggol sebagai kawasan pertanian yang moden menggunakan smart agriculture, iaitu smart farming yang mengeluarkan padi bagi biris.
Turut hadir Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Insinyur Aidil Lariwo, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapii, Wakil Khas kepada Adun Gedong Datuk Muhammad Naruddin Majais serta dif-dif kenamaan yang lain. Berikut pula, perbincangan berkaitan penyelarasan peruntukan awal RM1 bilion bagi menaik taraf kemudahan di sepanjang sempadan Sarawak dan Sabah dengan negara Indonesia akan dilakukan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, perbincangan itu nanti akan melihat kepada keutamaan bagi Sarawak dan Sabah untuk dilaksana tahun ini dan seterusnya. Dan kita akan berbincang dengan Datuk Seri Alex yang menjaga hal ehwal Kementerian Kerja Raya sekarang dan juga Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid yang menjaga hal ehwal luar bandar, pembangunan desa dan sebagainya. Jadi ini kita akan melakukan penjelasan melihat kepada peruntukan awalan 1 bilion yang telah diumumkan, di manakah keutamaannya untuk Sabah dan Sarawak untuk kita laksanakan tahun ini dan tahun Beliau berkata demikian kepada media selepas menyempurnakan program penyampaian sumbangan kepada komuniti Tionghoa kawasan Sungai Tengah Matang pada Sabtu. Hadir sama dalam program berkenaan ialah isteri beliau Datin Sri Ruziah Muhammad dan Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman. Datuk Seri Fadilah menambah jalinan jalan sempadan dan kompleks kastam, imigresen, kuarantin dan keselamatan CIQS di Sarawak dan Sabah perlu dipertingkat berikutan pemindahan ibu negara Indonesia ke Nusantara, Kalimantan Timur. Di Sarawak ada 2 CIQ utama yang melintasi, jadi itu akan dipertingkatkan, tapi Premier juga telah menyuarakan untuk melihat Terbedu. Sebab Terbedu juga perlu dipertingkatkan CIQ-nya supaya Indonesia dah siap. Jadi jalan berhubungi dari Terbedu ke Sian perlu juga dinaik taraf. Jadi ini salah satu fokus yang saya akan bawa sebab saya juga dipertanggungjawabkan untuk menyelaras pembangunan fizikal untuk Sabah dan Sarawak. Terdahulu semasa berucap dalam program berkenaan, Datuk Seri Fadilah menekankan mengenai amalan bantu-membantu antara satu sama lain terutama menjelang perayaan yang perlu diteruskan oleh generasi muda. Katanya semangat bantu-membantu tanpa mengira latar belakang agama dan budaya itu telah dilakukan sejak dari dahulu dan ia perlu diteruskan oleh generasi muda kini. Dan memang menjadi tanggungjawab kita. Dan inilah semangat kita khususnya di Sarawak. Tolong bantu antara satu sama lain. Yang tua jaga orang muda. Yang muda bantu orang tua. Yang kaya membantu yang miskin. Yang kuat bantu yang lemah. Kalau ini dapat kita laksanakan, barulah akan timbul rasa kasih sayang, hormat menghormati dan seterusnya secara sendiri akan timbul semangat untuk tolong menolong antara satu sama lain. Dan kalau ini berlaku, kita akan dapat hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni. Inilah dikatakan kebahagiaan dalam kita hidup bersatu padu tanpa mengira latar belakang setiap kita. Dalam pada itu, beliau memberitahu program penyerahan sumbangan seumpamanya merupakan program tahunan bagi Dewan Undangan Negeri Dun Tupong bersama Parlimen Petrajaya. Keperkembangan di Bintulu. Graduan Sarawak disaran agar berani menceburkan diri dalam bidang pertanian moden untuk menjana pendapatan. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utama memberitahu, selain memilih pekerjaan kolar biru, para graduan juga boleh menceburi bidang pertanian moden seperti fertigasi dan hidroponik yang kian mendapat perhatian serta permintaan tinggi. Katanya penglibatan diri dalam pertanian moden tidak bermakna para graduan tidak mahu bekerja sesuai dengan kelayakan masing-masing, tetapi ia mampu memberikan pendapatan lumayan sekiranya diusahakan secara bersungguh-sungguh. Beliau berkata demikian dalam majlis penyerahan cek projek kecil luar bandar MRP bagi tahun 2022 di Balai Raya Sebauh di Bintulu pada Jumaat.
Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemenang itu menambah, terdapat perancangan untuk menjadikan pusat latihan pertanian di Batu 11, Jalan Bintulu Miri sebagai agropark pada masa depan yang juga mampu dijadikan sebuah pusat untuk melatih golongan muda yang ingin menceburi pertanian moden. Justru tambahnya, penglibatan generasi muda dalam bidang pertanian moden akan membolehkan mereka mendapat hasil yang banyak dengan kos rendah selain tidak memerlukan tenaga kerja lebih berbanding pertanian tradisional. Pada majlis tersebut, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi menyerahkan geran MRP berjumlah RM974,000 kepada 61 penerima mewakili Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, badan bukan kerajaan NGO, kelab dan persatuan. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Sebelum itu, saya mewakili seluruh warga kerja UKAS mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua yang meraihkannya. Semoga kedatangan Tahun Arnab ini memberi kekuatan dalam kita menempuh apa jua dugaan demi mencapai impian kita ke arah kehidupan yang lebih baik. Layari semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube untuk berita lebih lanjut. #menyebar fakta. Salam UKAS. Salam Sarawakku sayang. Bagi pihak keluarga saya serta warga kerja pusat khidmat saya dan seluruh keluarga UKAS. To all our Chinese friends, wherever you are, especially my fellow Sarawakian, I wish everybody a pleasant Chinese New Year. Semoga kita semua sentiasa dirahmati dengan kesihatan yang terjaga, sentiasa tenang di jiwa dan akal, dan hari-hari esok yang lancar dan membahagiakan. I hope the year of rabbit will bless us all with peace, harmony and prosperity. Dan semoga kita sentiasa tabah menghadapi setiap cabaran dan terus cekal membina kesejahteraan dan kedamaian adalah milik kita bersama. I wish your safe journey home and back. Please take care and stay safe. Kongsi Fajar.